Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang dihormati sidang pendengar sekalian, InsyaAllah pada hari ini saya akan mengupaskan, iaitu di bawah tajuk 1000 bulan yang penuh rahmat. Ya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah pada juzuk yang kedua. Allah memberitahu kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 4 poin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman ini? Orang-orang yang beriman ini adalah orang yang mempercayai bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata apa? Orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah. An tu'minu billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kita semua ni beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Jadi siapa yang rasa dia beriman, dia kata Allah tu Tuhan, kalau dalam konteks kefahaman kita, orang yang beragama Islam. Jadi inilah ayat seruan. Sebab dalam Quran ada banyak, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dalam Quran ni Allah bagi tahu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya apa? Maknanya adalah Allah tujukan ayat ini kepada orang yang beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi persoalannya siapa yang beriman kepada Allah? Kita semua yang mendengar pada hari ini, saya dan orang-orang yang beragama Islam. Maknanya siapakah dia? Orang yang beragama Islam. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba tu bermaksud diwajibkan ke atas kamu. Kalau dalam kefahaman yang lain adalah kutiba ni bermaksud furida. Furida ni difardukan. Jadi kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Maknanya dah jelas. Kata, Ustaz, saya puasa setengah hari. Tu tak boleh. Ustaz, saya puasa pada Zuhur mak saya dah bagi buka puasa. Tak boleh. Sebab orang yang Allah terima berpuasa adalah orang yang berpuasa daripada mulanya terbit fajar ataupun mulanya waktu subuh sampailah terbenam matahari. Siapa yang berpuasa sampai zuhur sahaja ataupun sampai asar sahaja, atau puasa separuh hari sahaja, dia tidak dikira sebagai orang yang berpuasa. Jadi kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kita berpuasa. Wajib itu bermaksud kita kena buat. Lawannya, kalau meninggalkan apa yang diwajibkan, jatuh kepada berdosa ke atas kita untuk meninggalkannya. Jadi orang-orang yang wajib puasa adalah orang-orang yang dah baligh dan sebagainya. Tapi siapa yang belum baligh, digalakkan untuk berpuasa. Sebab lama-lama nanti akan biasa.
Mungkin ada yang mendengar pada pagi ini ataupun pada hari ini, mungkin ada yang masih tak baligh lagi, belum sampai umur yang dicukupkan lagi. Tapi digalakkan untuk berpuasa. Apatah lagi orang yang dah baligh, orang yang dah berpuasa. Janganlah sesekali kita, kalau bahasa lainnya culas, kalau bahasa negeri Semayangnya culeh, janganlah kita nak culas. Saya puasa sampai tengah hari je lah. Tidak boleh. Tidak dikira amalan berpuasanya itu. Yang ketiga, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana umat-umat terdahulu berpuasa juga. Umat-umat terdahulu pun berpuasa. Daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud contohnya berpuasa, hari ni puasa, esok buka. Hari ni puasa, esok buka, diselang sehari. Tetapi pada umat Nabi Muhammad ataupun kepada kita khususnya, kita berpuasa hanyalah pada bulan Ramadan, satu bulan, ataupun bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, keampunan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah la'allakum tattaqun. Orang-orang la'allakum tattaqun, dan kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Kenapa bulan Ramadan ni dikatakan sebagai bulan yang ditunggu-tunggukan? Bulan 1000 rahmat, bulan 1000 keampunan, bulan 1000 bermacam-macam kelebihan dan kenikmatan pada bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dinyatakan bahawasanya bulan Ramadan ni memiliki pelbagai kelebihan. Dan juga mafhum pada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itu, yang pertamanya adalah dikatakan sebagai Syahrul Azim. Apa dia Syahrul Azim? Syahrul Azim ni bermaksud bulan yang agung. Di antara sebanyak-banyak bulan, 12 bulan yang ditakwilkan oleh para ulama, oleh Sayyidina Umar pada zaman dahulu, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampailah Zulkaidah dan Zulhijjah. Antara bulan yang paling, bukan antara, memang bulan yang paling ditunggu-tunggukan, yang paling diagung-agungkan, kalah semua bulan-bulan lain, adalah bulan Ramadan yang bakal tiba ini. Setiap tahun Allah akan bagi satu bulan, yang mana bulan ini pelbagai pintu rahmat, pintu keampunan dan sebagainya dibuka pada bulan ini. Tidak dapat pada bulan-bulan lain. Sebab itulah para ulama, orang-orang zaman dahulu, para salafus salih, orang-orang zaman sebelum ini, menunggu-nunggu bulan Ramadan ni. Mereka sangat suka, sebab kalau bulan-bulan lain mungkin dapat pahala 1 ataupun 10. Tetapi pada bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat kali ganda. Bahkan sampai kepada 70,000 pahala dan sebagainya. Walaupun perbuatan yang kecil, pada bulan-bulan lain dia buat pahala itu dapat 1 ataupun 10 dan sebagainya. Tapi pada bulan Ramadan, Allah akan gandakan berpuluh-puluh ribu. Bukannya sikit. Kita sebagai manusia, bila diberi pilihan nak RM10 ke ataupun nak RM10,000, kita sebagai manusia akan tetap pilih RM10,000. Jadi itu daripada secara nampak mata material. Tapi pada hakikatnya adalah yang paling besar adalah pahala yang ditunggu-tunggukan. Sebab itulah kata Nabi SAW, bulan yang paling agung adalah bulan Ramadan. Sebab itu digelar Syahrul Azim. Kalau bulan Ramadan ni dia digelar Syahrul Azim, Azim ni bermaksud yang sangat-sangat besar, dikagum. Kalau kagum, mestilah bulan ni lah bulan yang paling penuh dengan pelbagai kenikmatan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Tetapi sayangnya, ada segelintir yang bila masuk bulan Ramadan, bulan Ramadan, kenapa dia mengadu-ngadu macam tu? Sebab dia tak dapat roti canai pagi-pagi. Sebab dia tak dapat makan pagi-pagi. Sebab dia tak dapat makan tengah hari dan sebagainya. Acik kantin tak buka lah bulan Ramadan ni. Bosan lah bulan Ramadan ni. Itu menunjukkan kita ini tidak suka pada bulan Ramadan. Tetapi umat-umat terdahulu, ulama-ulama, para salafus salih, menunggu-nunggu bulan Ramadan, bahkan menangisi pemergian bulan Ramadan. Kita zaman sekarang, masalah yang berlaku adalah bukan sahaja tak suka bulan Ramadan, belum masuk Ramadan lagi, dah ada beli, dah ada jual baju raya, dah ada jual kuih-kuih raya dan sebagainya. Sepatutnya kita menghadapi bulan Ramadan. Dan juga kebiasaannya bagi umat Melayu ni, kita lah orang-orang Melayu ni adalah
Bila bulan Ramadan, sedekah kurang. Ya, sedekah lah, yang sedekah dia tak kurang, dia tak hebat sangat. Tapi bulan Syawal, kebiasaan bagi kita selepas bulan Ramadan ni, bulan raya ni, duit raya dibagi kepada anak-anak buah adalah pada bulan Syawal, banyak bagi. Padahal pahala sedekah yang paling besar adalah bila dia sedekah pada bulan Syawal, pada bulan Ramadan, bukannya bulan Syawal. Yang menjadi masalah kita ialah kebiasaan adat. Mereka selalu mengatakan, Syawal ni orang nak dapat duit raya dan sebagainya. Sepatutnya sedekah, perbanyakkan sedekah kepada anak-anak buah, kepada budak-budak ni pada bulan Ramadan. Biar dia kata awalnya dapat duit raya, ni duit raya, bagi pada bulan Ramadan, kena biasakan. Mungkin budak-budak dia kata dapat duit raya awal, tapi pada hakikatnya kita nak mengejar pahala pada bulan Ramadan. Itu yang ditunggu-tungguan oleh setiap umat Islam. Pahalanya bukan sikit, banyak. Ya. Okey, baik. Yang seterusnya, bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkatan. Kata ulama, bulan ini saat demi saat, detik demi detik sepanjang bulan Ramadan, sepanjang 30 hari kita berpuasa pada bulan Ramadan, umpama berlian. Bahkan tidak ternilai waktunya itu. Mungkin paling mahal mungkin berlian, tapi sebenarnya pada hakikatnya tak sama pun saat dengan detik pada waktu bulan puasa itu dengan nilai berlian, tak sama. Sebab pahalanya sangat-sangat besar. Bahkan kata Nabi SAW, rahikil misk. Maksudnya apa? Bau-bau mulut orang-orang yang berpuasa ini seolah-olah bau-bau kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa berkatnya pada bulan Ramadan ini, sehingga kan bau mulut orang yang berpuasa seolah-olah bau-bauan kasturi, rahikil misk, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya mungkin kita akan berbau kurang enak sebab dia tak makan dan dia tak minum, dan akan mengeluarkan bau-bau yang kurang enak, bau mulut dan sebagainya. Tetapi percayalah adik-adik ataupun yang sidang hadirin yang mendengar pada ceramah ini, ketahuilah bahawasanya Nabi SAW dah bagi tahu siap-siap, bau mulut orang yang berpuasa ini seolah-olah rahikil musk, bau-bauan kasturi, sangat-sangat wangi, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengutuk ataupun kau ni mulut bau busuk, jangan. Sebab orang yang berpuasa akan fitrahnya sedemikian. Lainlah kalau dia tak puasa. Kalau dia tak puasa, mungkin mulut dia takkan bau. Tetapi pada hakikatnya orang yang berpuasa, dia akan berbau mulut. Dan berbau mulut tu janganlah kita keji, janganlah kita hina dan sebagainya. Sebab itu adalah fitrah orang-orang yang berpuasa, dan dikategorikan sebagai rahikil misk, bau-bauan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti bau-bauan kasturi, sangat-sangat wangi. Jadi orang yang mengatakan bahawasanya mulut-mulut orang yang berbau busuk ni tidak. Sebab dalam bulan Ramadan ni, walaupun kita tidur, nak kata berkatnya bulan Ramadan ni, walaupun kita tidur, walaupun kita duduk saja, tapi kalau kerja tidur tu dengan niat ibadah, dengan niat, ya Allah ya Tuhanku, aku nak tidur sekejap sebab aku nak berehat seketika, dengan niat lillahi ta'ala. Tidur pun kita niat kerana Allah Ta'ala, tidur pun dapat pahala. Bukannya kita tidur kejap-kejap bangun, tidur bangun, itu tak boleh. Tapi kalau kita nak tidur seketika untuk merehatkan badan kita, itu pun mendapat pahala. Apatah lagi tidur pada waktu tengah hari sebelum zuhur dan sebagainya. Janganlah kita tidur sepanjang waktu, seolah-olah kita ni tak merasa pun lapar, tak merasa pun penat, tak merasa pun dahaga. Walhal objektif puasa, objektif pada bulan Ramadan ni itu menahan daripada makan dan minum, adalah untuk semata-mata, tak lain tak bukan adalah untuk bagi kita penat, bagi kita lapar, bagi kita dahaga. Haus tu biasa. Kalau kata lapar lah, itu perkara biasa pada bulan Ramadan. Memang itu tujuan dia. Kalau tujuannya lain, bukannya untuk rasa lapar, bukannya tujuannya untuk rasa haus, rasa dahaga, rasa penat, itu namanya bukan puasa. Itu dinamakan bulan-bulan yang lain. Tapi pada bulan puasa Ramadan ini, yang dikenali sebagai Syahrul Mubarak, bulan-bulan yang penuh keberkatan, sekecil-kecil perkara pun mendapat pahala.
Tidur pun dapat pahala. Duduk diam-diam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap akan mendapatkan pahala. Jadi bulan Ramadan ni tak lama. Dalam 365 hari ataupun dalam setahun ni Allah bagi masa 30 hari sahaja untuk kita beramal, Pagi, siang, pagi, petang, tengah hari, malam dan sebagainya. Itu semua adalah waktu-waktu kecemasan sebenarnya. Bukannya waktu-waktu yang santai. Lama bulan Ramadan ni. Kalau orang yang menghayati bulan-bulan Ramadan ni dengan penuh syahdu, dengan penuh mendalam, mereka akan merasakan bulan Ramadan ni sangatlah kejam. Jadi renungkan di mana kita di saat ini. Kita menunggu-nunggu bulan Ramadan, atau kita ni malas nak jumpa bulan-bulan Ramadan. Tapi kita suka bulan Syawal. Itu masalahnya. Ya, jadi kita ni kena perbaiki kita punya amalan. Semoga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Terusnya pula, bulan Ramadan ni dikenali juga sebagai Syahrul Nuzulul Quran, yang mana pada bulan Ramadan ni diturunkan Al-Quran. Dalam Quran Allah ada bagi tahu bahawasanya Al-Quran diturunkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kita biasa maklum pada bulan Ramadan akan berlaku pada 17 Ramadan berlakunya nuzul Quran, penurunan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan" ila akhir ayat. Mafhumnya, pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran yang padanya ada pengajaran dan hikmah kepada manusia sekaliannya. Jadi, sidang hadirin sekalian, sedang pendengar sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan tidak lain tidak bukan untuk memuliakan Ramadan, untuk menaik tarafkan bulan-bulan yang selainnya. Sebab apa? Sebab bulan-bulan lain tak diturunkan khusus Al-Quran ini. Tetapi pada bulan Ramadan dikenali sebagai Syahrul Nuzulul Quran, yang mana diturunkannya Al-Quran pada bila? Pada bulan Ramadan. Seterusnya, bulan Ramadan ni dikenali sebagai Syahrul Siyam, bulan puasa. Kita fahamlah. Kita akan bulan-bulan puasa ni dikenali sebagai Syahrul Siyam, bulan yang puasa ataupun bulan Ramadan. Orang-orang berpuasa, orang-orang menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada mulanya terbit fajar ataupun mulanya subuh sampailah terbenamnya matahari. Yang seterusnya, ini yang paling saya nak tekankan. Yang terakhir adalah Syahrul Qiyam, bulan Qiyam. Apa tu Qiyam? Qiyam tu bermaksud bangun ataupun bulan bangun. Bulan-bulan bangun ni bermaksud kita digalakkan sangat-sangat untuk bangun pada akhir-akhir Ramadan ataupun pada sepanjang bulan Ramadan. Setahun Allah bagi kita masa 365 hari. Mungkin kita tak bangun malam, kita apa? Pada sepanjang 365 hari ataupun setahun ni, Allah bagi kita peluang 30 hari untuk beramal, untuk qiyam setiap malam. Okeylah Ustaz, saya kerja Senin Jumaat, tak dapat, saya sekolah dan sebagainya. Okey, baik. Dalam masa 30 hari tu boleh lagi diskaun, iaitu pada 10 malam yang terakhir. Malam 21, 22 sampai malam yang ke-30. Bangunlah qiyamul lail, sebab Nabi SAW pada waktu itu mengejutkan anak-anaknya, mengejutkan menantunya, mengejutkan orang kaum kerabatnya dan sahabat-sahabat yang lain pada 10 malam terakhir. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan Nabi mengetuk pintu rumah Siti Fatimah, anak dia, untuk mengejutkannya untuk bangun malam. Jadi pada setahun tu, kalau malas sangat, okey, 10 malam terakhir cukup kita bangun qiyamul lail. Kalau malas lagi, ni petua. Orang-orang para ulama bagi petua adalah pada 10 malam terakhir. Di antara 10 malam terakhir itu, kita bangun pada malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ataupun kalau malas sangat, ini dah last pilihan. Setahun tu dia memang malas sangat, hidup dia memang malas je. Jadi adalah boleh sangat-sangat dia bangun pada malam yang ke-27.
Antara 3 ni lah, malam yang 10 terakhir. Di antara malam 10 terakhir ni, bangun malam ganjil kalau tak mampu. Tak mampu juga, bangunlah malam yang ke-27. Sebab apa? Kenapa para ulama menegaskan, Nabi pun sendiri menegaskan bahawa bangun pada 10 malam terakhir. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran dalam surah Al-Qadr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ada bagi tahu dalam Quran, kenapa di malam ni dipanggil Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul bulan bangun. Bulan bangun. Sebab apa? Sebab pada bulan Ramadan ini, antara 10 malam terakhir itu, ada malam yang dipanggil malam apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang mana diturunkannya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu apa? Malam 1000 bulan. Sebab itulah kita punya ceramah pada hari ini berbicara berkenaan di ambang 1000 bulan. 1000 bulan tu bermaksud malam Lailatul Qadar, yang bermaksud malam 1000 bulan. Kita nak menunggu sebulan pun lama, apatah lagi 1000 bulan. 1000 bulan ni lebih kurang 80 tahun lebih lah. Ya. Jadi kita beramal pada malam itu seolah-olah kita beramal selama 1000 bulan ataupun selama 80 tahun lebih sekian-sekian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa ma adraka ma lailatul qadr." Lailatul Qadr, yang bermaksud apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana malam Lailatul Qadar tu adalah malam yang terbaik daripada bulan-bulan, pada malam-malam yang lain ataupun malam yang diturunkannya 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, ataupun malam yang dipanggil malam 1000 bulan. Jadi kalau kita beramal atau kita bangun tahajud ni adalah solat sunat yang terbaik. Kita bangun pada malam itu dan kita beramal pada malam itu, seolah-olah kita telah beramal dengan amalan yang paling banyak yang pernah kita buat. Sebab kita ni tak tahu umur kita sampai mana, 80 ke, umur kita 60 ke, 40 ke, esok ke meninggal, tak tahu. Jadi sebabkan itulah kita ini digalakkan untuk bangun pada malam tersebut, sebab malam itu dipanggil malam 1000 bulan. Jadi kalau ada program-program di masjid-masjid ada berkenaan dengan Qiyamul Lail dan sebagainya, kebiasaannya sebelum Covid ni ada Qiyamul Lail, iktikaf di masjid dan sebagainya pada 10 malam terakhir. Itulah sebaik-baik amalan kita. Kita ni mungkin amal tak banyak, mungkin kita ni puasa tak banyak, mungkin puasa sunat tak banyak, solat-solat pun mungkin ada yang tinggal. Tapi cubalah kita beramal pada malam tersebut. Antara 10 malam terakhir tu, 10 malam saja, tak banyak pun. Dalam setahun 10 malam tu je bangun. Sekurang-kurangnya cuba try. Sebab tak tahu malam yang mana. Tapi para ulama ada bagi tahu mungkin malam ganjil. Ada sebagian ulama kata mungkin malam yang ke-27 dan sebagainya. Jadi kejarlah pahala banyak-banyak sepanjang bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni tak ramai yang mampu menempuhnya. Menempuh macam mana? Kalau kita tengok orang-orang sekeliling kita, yang mana ramai yang akan meninggal sebelum puasa. Sebab itulah kita doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Sebab ramai yang tak sampai. Mana-mana yang sakit lama-lama tu sebelum puasa dia meninggal. Bulan Rajab dia meninggal, bulan Sya'ban dia meninggal. Dah nak sampai dah Ramadan, lagi sebulan 2 je. Tapi Allah tak izinkan dia. Kalau kita berjaya menempuh sebulan Ramadan 30 hari ini, doakanlah supaya kita dapat jumpa Ramadan yang akan datang. Sebab itulah kita ni jangan menangisi tibanya Ramadan, tapi menangisi bila nak berakhirnya Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati yang mendengar, memberkati kita semua, dan mengambil manfaat apa yang diberikan, apa yang disampaikan.
tak dapat banyak pun tidak mengapa, asalkan kita ini beramal dengan apa yang telah diajarkan. Highlightkan yang saya paling tekankan adalah syahrul siyam dan syahrul qiyam, bulan yang puasa dan bulan yang dinamakan sebagai bulan qiyam, bulan bangun, ataupun bulan qiyamul lail, bulan bangun malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa saya, mengampunkan dosa yang mendengar, dan mengampunkan dosa kita semua, dan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman di akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya mohon maaf terkasar bahasa, terlebih bicara. Mudah-mudahan kita semua akan berjumpa nanti. Kalau tak jumpa di dunia, jumpa nanti di kita di akhirat nanti. Sama-sama kita pimpin tangan dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, dan apa yang lemah datang daripada kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.